Pengenalan. Adat secara umumnya dia definisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang ada kalanya dilakukan setiap hari ataupun musim, sama ada berpandukan bulan atau tahun. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza, tetapi dari segi pengertiannya ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup, iaitu tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Adat bersifat maya, iaitu tidak dapat dilihat. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak fisherman. Apabila ia dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaannya, misalnya kita melihat adat bercukur, adat bersanding dan sebagainya, itu sudah menjadi suatu budaya. Maknanya, budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya, kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. Yang berbeza cuma cara sebutannya. Budaya yang difahami dan dilihat hakikatnya ialah adat. Budaya bersifat tidak tetap, iaitu boleh berubah. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. Ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. Maka ia jelaslah boleh berubah. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. Oleh itu, bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini, kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuzalika Anisha binti Zulkifli dari kelas TDT 1B. Tajuk yang saya akan terangkan pada hari ini adalah keunikan adat resam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat pelbagai jenis kaum, iaitu ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, Sabah dan Sarawak. Pertama adalah kaum Melayu. Bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dalam golongan kelompok bahasa Austronesia. Bahasa ini dibahagikan kepada 3 bahagian kelompok manusia mengikut kedudukan geografi masing-masing. Kumpulan tersebut terdapat di semenanjung Malaysia dan Kepulauan Melayu yang meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Kedua adalah Melanesia dan kepulauan sekitarnya, serta ketiga adalah Polinesia dan kepulauan sekitarannya. Dalam kaum Melayu terdapat kebudayaan dan adat resam kaum Melayu yang terdiri daripada perayaan-perayaan keagamaan, muzik dan tarian, pakaian dan makanan. Pertama adalah contoh perayaan-perayaan keagamaan masyarakat Melayu, iaitu kita ada Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Maulidur Rasul, Awal Muharram dan Nuzul Quran. Muzik dan tarian dalam masyarakat Melayu pula adalah wayang kulit, zaping dan makyong kuda kepang. Selain itu juga kita ada manura, tarian gemelan. Dalam kaum Melayu juga kita terdapat adat perkahwinan yang terdiri daripada merisik, bertunang dan bersandingan. Terusnya adalah jenis pakaian. Pakaian Cik Siti Wan Kembang, pakaian sarung, pakaian kebaya labuh, kurung riau dan sebagainya. Yang terakhir adalah jenis makanan. Apabila kita menjelang Hari Raya, jumpa pelbagai jenis makanan tradisional Melayu seperti rendang, puaka, Dodol lemak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Zulaika binti Muhammad Rizwan dari kelas DDT 1B. Tajuk yang saya akan terangkan pada hari ini ialah keunikan adat resam di Malaysia, kaum Cina. Masyarakat Cina turut mempunyai beberapa amalan kebudayaan dan adat resamnya yang tersendiri. Dari segi perayaan pula, orang Cina mempunyai beberapa perayaan yang disambut dalam satu tahun. Berikut merupakan kebudayaan dan adat resam masyarakat Cina. Kebudayaan dan adat resam orang Cina ialah kalender orang Cina, keinginan mendapat anak pertama lelaki, pelajaran dan upacara pengebumian. Dari segi perayaan pula, Tahun Baru Cina, Cap Goh Mei, perayaan Qingming, perayaan Hantu Lapar, perayaan Kuih Bulan. Dari segi pakaian, kebanyakan masyarakat Cina kini berpakaian moden yang bercirikan barat. Namun, pakaian tradisi golongan wanita Cina masih kekal sehingga hari ini, terutama apabila menyambut perayaan. Antara pakaian kaum Cina ialah Samfu dan Cheongsam.
Dari segi makanan pula, masyarakat Cina di negara ini ialah nasi dan jenis makanan utama yang terdiri daripada masakan Kantonis, Hokkien dan Szechuan. Jelas sekali, budaya yang diamalkan oleh masyarakat Cina berbeza dan mempunyai identiti tersendiri. Yang seterusnya ialah kaum India. Masyarakat India juga mempunyai nilai-nilai kebudayaan dan adat tradisi mereka sendiri. Asas masyarakat Hindu di India terbahagi kepada hierarki sosial yang tertentu. Hierarki tersebut dipanggil sistem kasta dan dalam sistem ini masyarakat Hindu di India dibagi kepada 4 hierarki sosial. Antara hierarki tersebut ialah Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Brahmin ialah terdiri daripada golongan bangsawan dan alim ulama. Golongan ini dikatakan menyamai taraf kepala pencipta. Yang kedua ialah Kshatriya. Kshatriya terdiri daripada golongan pahlawan dan dianggap menyamai taraf tangan pencipta. Yang ketiga pula ialah Vaishya. Vaishya terdiri daripada golongan rakyat biasa dan kebanyakan bekerja sebagai pedagang atau petukang. Tarafnya disamakan dengan peha pencipta. Yang terakhir pula ialah Sudra. Sudra terdiri daripada golongan hamba abdi yang kedudukan disamakan dengan kaki pencipta. Selain itu, masyarakat India juga mempunyai berbagai-bagai perayaan dan pakaian tradisional mereka sendiri. Terdapat juga beberapa makanan India yang popular di kalangan masyarakat lain. Berikut merupakan perayaan, pakaian serta makanan bagi masyarakat India. Perayaan bagi masyarakat India ialah Deepavali, Thaipusam dan Thaipongal. Terdapat juga perayaan lain yang dirayakan di kuil-kuil tertentu. Yang kedua ialah pakaian. Pakaian bagi wanita ialah sari, patuvavadai, pavadai tavani. Pakaian bagi lelaki pula seperti dhoti, kurta dan vesti. Makanan masyarakat India antaranya ialah chapati, paratha, puri, muruku dan roti canai. Nasi dan roti biasanya dimakan dengan kuah dal atau kari. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang adat rasa bagi kaum tertentu di Sabah dan Sarawak. Di Sabah, terdapat pelbagai kaum dan etnik yang mempunyai bermacam-macam variasi dari segi adat resam dan budaya yang mereka amalkan. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang keunikan adat resam dan budaya bagi kaum Kadazan di Sabah. Kaum Kadazan merupakan nama kaum Bumiputera asli yang terbesar di Sabah. Kaum ini juga dikenali sebagai Momokun yang bermaksud orang asal atau orang asli. Bagi kaum Kadazan Dusun, perayaan yang mereka amalkan ialah Pesta Keamatan. Pesta Keamatan disambut oleh Kadazan Dusun sebagai meraihkan tuaian yang baik. Tetapi, ia juga turut disambut oleh semua kaum lain di Sabah termasuklah Murut. Ia disambut sepanjang bulan Mei, walaupun perayaan ini hanya disambut pada 30 dan 31 Mei. Puncak perayaan ini diakhiri dengan pertandingan undur ngandau atau dikenali sebagai peraduan Ratu Santi. Mereka juga meraihkan perayaan Magabo yang diraihkan selepas selesai menuai padi. Kaum Kadazan Dusun mengenakan pakaian tradisi mereka yang berbeza mengikut kawasan. Sebagai contoh, pakaian tradisional yang digelasi dipakai oleh kaum Kadazan Dusun yang tinggal di daerah Kota Belud. Ini dipakai semasa meraihkan pesta keamatan, pesta perkahwinan dan dipakai oleh para ratu santik dalam pertandingan untuk ngadau keamatan. Tarian tradisional yang sudah menjadi adat resam dalam kehidupan mereka ialah tarian Semazau. Ia merupakan tarian tradisi yang terkenal di seluruh Malaysia. Tarian ini memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi, untuk menolak bala, menyemah semangat dan mengubati penyakit. Tarian ini dikatakan berasal daripada cara burung helang terbang dan ditiru oleh petani yang sedang duduk berehat di sebuah pondok dipanggil suhab. Makanan tradisi bagi kaum Kadazan Dusun ialah Hinaba, Nonsong dan Pinasakan.
Kaum seterusnya ialah kaum Iban yang merupakan menetap di Sarawak dan merupakan penduduk pribumi. Rata-rata di antara mereka memeluk agama Kristian. Kaum Iban tradisional sebenarnya lebih dikenali sebagai Dayak Laut dan mereka juga berasal daripada Kalimantan Indonesia. Pertama ialah perayaan. Kaum Iban menyambut Hari Gawai dan ia disambut setahun sekali pada 1 atau 2 Jun. Perayaan ini disambut untuk menunjukkan bahawa berakhirnya musim menuai padi. Tarian yang diamalkan oleh kaum Iban ialah tarian ngajat. Tarian ngajat terbahagi kepada beberapa bahagian seperti tarian ngajat induk, ngajat berbunuh, ngajat lesong dan lain-lain. Ia ditarikan semasa menyambut Hari Gawai, sebelum berperang dan selepas musim menepat. Pelbagai jenis makanan tradisional yang sering dimakan oleh masyarakat Iban. Antaranya ialah seperti umai, kemeding dan manuk pansu. Umai merupakan hidangan berasaskan ikan mentah dengan campuran beberapa bahan seperti bawang merah, cili, garam dan perahan limau untuk merasakan ia sangat enak dan sedap untuk dimakan. Seterusnya ialah sayur kemeding. Sebut sahaja tentang sayur kemeding, pastinya ramai mengenali, terutama sekali masyarakat Sarawak. Kemeding merupakan makanan tradisional masyarakat Iban yang biasanya dimasak bersama belacan. Yang terakhir sekali ialah manuk pansu. Manuk dalam bahasa Sarawak ialah ayam. Pada kebiasaannya, ayam tua akan dijadikan sebagai pansu. Ia biasanya dimasak di dalam buluh bersama bahan-bahan istimewa yang tertentu.